Hai, Assalamualaikum, anda bersama kembali. Dalam video kali ini kami sebenarnya bukan berada di Malaysia. Saya kini berada di Vietnam. Jadi kebetulan kami berada di GV Point Vietnam. Memang saya di sini pun bersama GV Asia, bersama beberapa rakan media. Jadi sekarang ni kami berada di Vietnam, di salah satu GV Point di sini. Jadi kita nak tengok apa yang menarik ada ditawarkan untuk pasaran di Vietnam oleh GV. Jadi sebelum kita masuk, korang boleh tengok GV Point dia 4 tingkat, mat. So jom kita tengok apa ada kat dalam. First kita tengok ada banyak boxes yang diorang tawarkan. Tapi ada bahagian menarik yang saya nak tengok adalah dia punya bag. Jom. Jadi sekarang ni kita orang berada di GV Point di Vietnam. Jadi yang korang nampak sekarang ni semua adalah produk-produk tawaran GV Asia di pasaran Vietnam. Kalau korang tengok, punya banyak design bag yang ada GV tawarkan. Okay, kalau korang tengok yang tu, nampak macam bag Ogio yang mana saya suka. Yang tu harga dia 78,900. Tapi of course bila brand GV, dia harga dia lebih orang pemilik. Korang nampak dry pack ada banyak gila jenis, macam duffel untuk ikat dekat bag. Tengok ni, yang ni memang nice, buat pakai daily. Boleh, material dia very berkualiti. Tengok dia punya strap macam ala-ala Kriega tu untuk pakai riding. Memang cantik. Yang tu pun sama. Yang ni ada dijual di Malaysia. Harga dalam, tak silap saya, 300 kot. So kita tengok beberapa produk helmet fluorescent. Yang saya geramnya, korang tengok helmet dekat bawah ni. Helmet full face ni, GV. Lawa gila. Okay, 50.9. Ada spoiler dekat belakang. Memang nampak cantik. Okay, so helmet ni ditawarkan di Vietnam. Saya rasa helmet macam ni GV wajar bawa masuk Malaysia sebab memang cantik design dia. Kita di Malaysia disajikan dengan helmet yang design agak plain, agak konservatif kan. Tapi dekat Vietnam korang nampak. Jadi saya harap GV Malaysia dengar ni dan pertimbang untuk bawa masuk ni untuk pasaran Malaysia. Okay, selain tu korang nampak ada beberapa design lagi daripada GV. Okay, kita ke baju hujan GV. Ni adalah brand Havoc. Okay, sister company kepada GV. Korang nampak dia punya fluorescent tu, memang sangat-sangat timbul. Memang sangat-sangat safety lah bila ride. Jadi ada beberapa soft bag ditawarkan GV. So korang boleh nampak memang ada banyak sebenarnya produk ditawarkan GV. Okay. Jadi kami memang bertuah lah dapat berada di Vietnam bersama GV untuk tengok produk-produk tawaran GV. Tapi dalam banyak-banyak bag yang ditawarkan GV, saya punya favourite yang ni lah. Nampak design dia memang sangat-sangat cantik. Material dia memang sangat best. Buat pakai daily ni. Saya rasa dah macam seller dekat TikTok dah ni. Saya tak jual bag saya pun minat bag ni. So kita harapnya GV Point di Malaysia bawa masuk lah ni. Okay, memang cantik ni.
Okay gang, so sekarang kita dah berada di bahagian dalam kilang GV di Vietnam ni. Okay, korang boleh perhatikan dekat belakang saya sekarang ni adalah semua di bahagian bawah ni, atas lantai ni semua yang adalah stok yang akan dieksport keluar. Sebabnya GV Vietnam ni bukan hanya memasarkan barangan di pasaran di Vietnam, malah di pasaran dunia lain juga. Jadi tapi korang nak tahu, GV ada beberapa headquarters. Satu of course di Italy lah, dan kedua yang terbesar adalah di Malaysia. Tapi Vietnam ni agak unik sebab macam saya cakap tadi, dia pasarkan juga di beberapa pasaran luar, bukan hanya di Vietnam. Okey, jadi kalau tengok ada balambak barangan dan aksesori. Di sini mereka hanya bukan hasilkan box sahaja, mereka juga hasilkan jaket, riding jacket, glove, dan selepas ni kita akan masuk ke dalam satu ruang ni yang mana diorang lakukan beberapa siri ujian untuk pastikan barangan GV berada dalam kekal kualiti dia berada dalam keadaan terbaik dan optimum lah. Jom. Jadi sekarang kita dekat bahagian uji material atau bahan yang diguna pakai pada produk-produk GV. Nampak ada jaket dekat sini. Okay. Dan ada juga helmet dekat sini. Dan di bahagian sini kalau boleh nampak, diorang uji tahap ketahanan kalis air bagi beg GV. Jadi korang boleh perhatikan ujian dia agak rigorous lah, bukannya sempoi-sempoi punya. Jadi yang dekat depan korang sekarang ni adalah ujian tahan koyak. Jadi memang dia buat ujian ni untuk pastikan material yang dia guna ni memang tahan lasar lah, terutamanya dalam keadaan hujan panas di negara-negara Asia seperti di Malaysia. Now in here the technology is clearly reduced. We have people, no machine. But in all of the factory, all of our machine will go through a cycle of 5 years and then move to another factory, sold out, and we bring in new machine. Okay gang, so jadi GV ada bercakap tentang soal quality control. Bagaimana diorang pastikan material atau bahan mentah yang diorang guna kat belakang saya ni sebagai contoh tahan lama. Okay, sebagai contoh kita ambil riding jacket yang dihasilkan GV, iaitu jenama Havoc. Okay, padding yang diguna pakai itu, bahan tu didatangkan daripada Eropah. Okay, negara seperti Slovakia dan sebagainya. Kenapa kilang seperti GV di Vietnam, di Malaysia, okay, menggunakan pakai bahan yang datang daripada Eropah? Okay, pertamanya mereka jelaskan tadi, okay, sebabnya bila bahan tu dihasilkan di Eropah, ketahanan dia lebih lama sebab di Eropah tak ada masalah hujan panas setiap hari seperti cuaca di Asia lah. Okay, jadi kat sana hanya sejuk memanjang. Jadi diorang boleh merangka berapa sebenarnya secara tepat, berapa lama bahan yang diguna pakai itu boleh tahan. Okay, jadi macam saya ada tunjuk tadi, padding tu boleh tahan sekitar antara 3 ke 4 tahun. Okay, berdasarkan atas faktor kegunaan sahaja. Tapi bila dibawa di Malaysia atau negara-negara Asia yang panas seperti di Malaysia, Vietnam dan sebagainya, daripada jangkaan 3 ke 4 tahun tu, jadi disebabkan cuaca panas, okay, biarkan jaket di tengah panas dan sebagainya, kena hujan panas, jadi diorang boleh kira ketahanan padding tu daripada 3 ke 4 tahun dia akan berkurang ke 2 tahun. Jadi sebab itulah kenapa bahan-bahan mentah yang diorang pakai kat belakang saya ni datangnya daripada Eropah, sebabnya diorang boleh dapat kiraan yang lebih tepat lah. Itulah sedikit daripada penjelasan diorang. Okay, sebab saya tahu memang kita akan ada pertanyaan, okay, kenapa kita ada kilang di Malaysia, di Vietnam, tapi bahan-bahan tu diambil daripada Eropah, kenapa tak dibangunkan di Asia sendiri sebab lebih sesuai untuk cuaca kita. Tapi sebenarnya itulah penjelasan dia, supaya mereka ada kiraan yang lebih tepat jangka hayat material tu sebelum dia mula rosak, mula hancur, mula tak menjaminkan keselamatan yang lebih baik. Jadi sebab itulah, okey. Jadi saya harap penjelasan tu korang mudah nak faham lah. Okay? Jadi saya agak panas ni, tapi
tour dalam kilang GV Vietnam ni tak habis lagi. Jom. Jadi kalau ikutkan rasa dia kat luar macam tak apa besar ke, sebab GV Malaysia jauh lebih besar, tapi sebenarnya ada banyak perkara yang berlaku dalam kilang ni. Sebab mereka, macam saya cakap di awal video, mereka bukan hanya hasilkan box, malah juga menghasilkan jaket, bag dan sebagainya. Okay, jadi bila kita bercakap soal manufacturing, of course kita akan bercakap soal quality control lah. Jadi menurut GV, setiap peringkat penghasilan produk ni ada quality control tersendiri bagi memastikan semua produk ni berada dalam tahap yang optimum. Okay gang, so sekarang ni kita dah selesai sesi factory tour di GV Vietnam. Jadi sekarang kita akan ride dengan beberapa aksesori baru daripada GV dan Havoc. Ada helmet baru daripada Havoc. Jadi saya rasa tak masuk Malaysia kot. Dan yang ni adalah jaket yang akan dipasarkan di Malaysia. Jadi yang ni lah kita akan tunggu-tunggu. Okay, jaket terbaru. Nanti saya akan ada buat review penuh lah untuk jaket ni. Bukan hanya jaket, kita juga ada seluar. Okay, jadi sekarang kita akan ride. Saya akan bawa Kawasaki Ninja 650. Jom. Okay gang, so sekarang kami sebenarnya dalam perjalanan ke Ho Tran. Jadi untuk pergi ke sana kita kena naik 2 ferry. Jadi ini adalah ferry pertama. Okay, kata Marshall tadi ferry yang pertama ni ambil masa sekejap, dalam 10 minit. Dan seterusnya kita akan continue naik ke ferry nombor 2, yang tu akan mengambil masa 45 minit. Jadi saya tengah pakai Havoc jaket baru ni. Okay, memang colour dia agak nice, matching dengan glove yang baru ni dan juga helmet ni. Okay, so lagi saya sambung cerita dekat ferry satu lagi, sebab itu lagi lama. Okay gang, so kami dah sampai di hotel di Ho Tran. Okay, kalau nampak motor kat belakang tu, kami dah ride. Actually anggapan dalam dekat awal dah 3 jam, tapi lebih daripada 3 jam muka saya dah barai. Okay, jadi selepas ni kami akan sertai pelancaran produk-produk baru daripada GV dan Havoc ni. Jadi korang tengok je lah video ni sampai habis. Okay, side, back side, and the sleeves to have the most correct ventilation all around the jacket. The stage, ladies and gentlemen, the biggest applause we don't think most between on the last 5 months. Please gentlemen, come on here. Sorry, I forgot. We got an old man today. Although it's his birthday. Okay gang, jadi dah selesai lah sesi saya bersama GV di Vietnam. Okay, hari ini merupakan hari pelancaran beberapa produk baru daripada GV dan juga Havoc. Jadi Havoc adalah produk yang kini berada di bawah kendalian GV dan bakal ditawarkan untuk pasaran global termasuk di Malaysia. Jadi kat belakang saya sekarang ni, ini adalah model-model atau produk jenama Havoc by GV dan akan dipasarkan di Malaysia tidak lama lagi dan beberapa pasaran global lain. Jadi jom kita tengok satu demi satu jaket, riding pants, glove, helmet dan box GV yang akan dipasarkan tidak lama lagi. Jom. Jadi bersama saya di Vietnam kita ada Abang Hazri daripada Careta. Okey, sekarang ni jaket pertama kita nak tengok adalah jaket Zafiro. Kalau korang tengok jaket ni jenis mesh
Jadi untuk cuaca panas seperti di Malaysia memang sangat-sangat sesuai lah. Jangan kata bahagian jaket saja, malah dia punya seluar pun memang pun sama mesh. Jom kita tengok dengan lebih dekat material dia. So kalau tengok dia mesh, nampak dalam. So bila pakai dalam cuaca panas, memang korang takkan rasa panas yang sangat terik lah, sebab aliran angin yang sangat-sangat baik. Walaupun dia nampak mesh nipis macam ni, tapi dia datang dengan perlindungan yang optimum. Kita ada padding di siku, di dada, di bahagian belakang. Jadi perlindungan dia kekal optimum. Kalau boleh tengok dia punya padding, back padding, shoulder pads. Dan ini antara glove yang diperkenalkan. Ada banyak jenis sebenarnya, dan nama-nama ni semua nama-nama yang melambangkan Asia. Jadi kita ada nama Wulai, Dalat dan sebagainya. So kita tengok Zafiro punya seluar. Korang boleh nampak sama juga mesh, jadi matching dengan bahagian jaket yang atas tu. Juga ada padding sebagai perlindungan. Nampak ni. Dan ini glove yang saya akan review nanti di Malaysia, sebab kami diberi setiap kami diberi unit glove ni. Jadi kita orang akan review di Malaysia nantilah. Yang tu nantikan video berlainan lah. So yang ni kalau korang perhatikan, Havik juga ada buat helmet. Ini adalah full racing helmet guna dengan jenis carbon fiber. Memang cantik, memang ringan. Yang ni memang saya nampak cun gila. Cumanya macam saya cakap di awal video, tentang helmet ni belum ada kepastian akan diperkenalkan di Malaysia atau tidak. Sebab kena pastikan dulu sama ada helmet ni mencapai homologasi di pasaran Malaysia oleh JPJ dan sebagainya. So sekarang ni kat depan korang ni adalah jaket Havik Vega Air. Jadi Havik Vega Air ni nampak tu design dia sangat cantik, sangat kemas. Pun sama juga gabungan mesh, supaya tak panas. Jadi Vega Air ni design dia agak simple lah. Kosong, clean, tak banyak kerenah sangat. Jadi untuk daily use memang sangat-sangat sesuai. Dan sama juga ini glove untuk kegunaan harian. Kalau korang tengok material agak nipis, jadi untuk korang tak rasa panas. Yang ni untuk daily sesuai lah. Kalau korang nak touring dan sebagainya tu, dinasihatkan untuk pakai yang ada perlindungan yang ekstra. Macam sebab tu dia nampak simple, sebab ini untuk daily use. Ni adalah jaket Havik jenis Scorpius, model Scorpius. Saya diberikan satu jaket dan seluar Scorpius ni. Jadi saya akan buat review penuh mengenai jaket ni di Malaysia nanti. Sebab jaket ni memang akan barisan model produk jaket, glove dan seluar memang akan dilancarkan di Malaysia, akan dijual di Malaysia. Jadi saya akan buat review penuh mengenai jaket ni di Malaysia nanti. Tapi sebelum tu kita tengok dulu. Korang ada poket kat depan, dengan zip on ni. Dan kemudian ada zip, pun boleh letak barang dalam ni. Dan kat sini kita ada ventilation. Kalau panas, buka, dia ada ventilation. So ventilation ni bukan hanya kat sini, dekat bahagian bahu atas pun ada. Dan kat sini untuk kemaskan lagi lah, ikut saiz lengan. Depan 1, 2 dan 3. So adjustable banyak. Di tepi ni pun sama, ada tempat untuk adjust bahagian pinggang. Di bahagian depan ni nampak mungkin agak pendek sikit, tapi bahagian belakang panjang. Produk yang kami dapat nanti untuk review tu adalah produk yang sebetulnya. Yang korang nampak ni masih lagi macam belum, masih lagi boleh kirakan sebagai prototype lah. Jadi production akan mula sebaik daripada tarikh pelancaran ni habis. Dan once saya dah selesai, saya akan review penuh jaket ni. Alright. Jadi seterusnya kita ada seluar Havik Neptune. Jadi Havik Neptune ni, kalau korang perhatikan, dia nampak macam seluar kaki chinos yang boleh pakai, yang ada dekat pasaran luar sana. Cuma beza dia, seluar ni datang dengan perlindungan yang optimum untuk digunakan waktu ride lah. Sebabnya dia datang dengan penggunaan bahan jenis Kevlar, ada padding dan sebagainya. Jadi seluar macam ni memang lebih kepada lifestyle.
selain daripada nampak bergaya, korang juga dapat perlindungan yang baik di bahagian lutut dan sebagainya. Memang nice, dia ada kargo, ada poket dan sebagainya. Saya memang suka seluar ni. Okay, cuma ni yang saya dapat seluar untuk touring, jadi tak boleh nak review seluar ni lah. Okay, jadi kita tunggulah bila Havik Neptune ni dilancarkan di pasaran. Okay, untuk padankan dengan seluar Neptune ni, ni dia jaket Neptune. Okay, nampak stylo kan. So jaket ni ada poket depan, okay, poket atas, ada hoodie yang boleh disimpan. Design dia memang nampak macam jaket biasa tau. Okay, tapi disebabkan ni Havik, jadi korang dapat perlindungan yang sewajarnya, macam elbow pad, shoulder pad, okay, back padding. Design ni memang cantik. Jadi kalau yang korang bawa Cafe Racer, R90, okay, motor-motor yang gaya retro klasik, yang stylo tu, memang korang akan minat lah dengan jaket Havik Neptune ni. Macam saya cakap tadi, ni jaket dia, dia punya padan dengan seluar Neptune dekat sana. Okay, okay, selain daripada tu juga korang nampak ada baju tactical yang ni boleh pakai dekat dalam lah. Kami juga dapat baju ni, memang saya pakai. Apa yang bestnya, dia sangat-sangat selain dia fit dekat badan, okay, korang buatkan rasa sadar, tapi dia punya pengaliran udara tu memang sangat best. Jadi korang pakai walaupun dengan panjang, fit, tapi korang tak rasa panas. Okay, korang selalunya pakai ni di dalam jaket lah, right? Okay, so ni glove Sapa, okay, ada gabungan getah ni sebagai protection dengan kulit, dengan mesh, jadi korang tak rasa panas lah. Yang ni pula Havik Mulai. Kalau korang perhatikan bahan dia tu, ni pun sesuai untuk penggunaan harian. Dia nampak macam Alpine Star Reef lah. Okay, so dia very clean, dia tak berselerak sangat design dia. Jadi memang sesuai untuk penggunaan harian. Memang Havik keluarkan banyak gila model, pelbagai jenis glove untuk pasaran global. Okay, lepas ni kita tengok helmet pula. Ini semua jenis helmet yang diperkenalkan Havik. Okay, favourite saya yang ni. Kalau korang tengok video, memang saya ada pakai helmet ni. Okay, memang helmet ni nampak nice, memang cun, memang nampak sesuai lah kalau korang bawa macam cruiser, Harley Davidson dan sebagainya. Bahagian bawah ni, chin ni memang boleh dibuka. Dan yang bestnya, helmet baru Havik ni semuanya mencapai standard ECE 22.06, standard keselamatan terbaru. Okay, memang handsome. Dia bukan kosong, dia ada visor. Okay, wah. Dan yang bestnya, sebab saya pakai spek, jadi helmet ni dia ada fitting untuk pemakai spek. Jadi saya pakai spek memang rasa sangat selesa, tak ada rasa tekan di bahagian pipi, memang sangat-sangat selesa. Dan bawah, kalau korang yang kaki Harley, rasanya nampak ni design macam ala-ala bell boozer, memang handsome. Pun sama juga, visor boleh buka dan dia punya chin ni pun boleh tanggal. Ini nama dia Havik Classico. So memang cun. Okay, sekarang kita pergi ke bahagian box pula. Ini adalah GV box edisi khas, edisi gold, meraihkan 2 juta jualan box di pasaran Malaysia. So pencapaian jualan box di Malaysia mendapat pengiktirafan dekat sini di Vietnam. Jadi memang tahniah lah. Yang bestnya menurut pengurus besar GV Asia, Joseph Peruka, edisi gold ni telah pun dilancarkan dalam seminggu, 2 minggu macam tu lah di Malaysia. Tapi minggu pertama 20,000 unit dah telah pun berjaya dijual. Jadi orang Malaysia memang sukalah box GV sebab kita pakai daily, sebabnya praktikal. Tapi di sini di Vietnam ada satu pelancaran box yang sebenarnya perlu diberi fokus, iaitu GV Maxia 5. Okay, nampak ni kedapak besar, box 58 liter. Siap lampu kau, memang nice. Ya, 58 liter. Yang bestnya GV kata boleh muat 2 helmet modular. Bukan helmet full face, bukan helmet jet, tapi modular. Helmet yang sangat-sangat besar. Jadi korang tengok lah, dia punya size tu memang sangat-sangat besar. Okay geng, jadi itulah rangkuman kami di Vietnam menyertai GV Group Event. Okay, itu adalah antara sebahagian daripada aktiviti yang kami lakukan sepanjang
3 hari saya berada di Vietnam ni. Okey, jadi dalam video yang korang tengok tadi, korang nampak yang GV akan memperkenalkan beberapa produk terbaru, okey, daripada helmet, box dan sebagainya. Dan of course dekat belakang saya ni, yang saya explain tadi, Havik juga kini by GV akan memperkenalkan beberapa jenis jaket dan riding pants, riding jacket, glove dan sebagainya. Dan saya akan berikan review penuh mengenai jaket kat belakang saya, iaitu Havik Scorpius. Okey, yang tu saya akan buat dalam video berasingan. Jadi sekian saja, itulah rangkuman saya di Vietnam sempena GV Group Event. Okey, selebihnya macam biasa jangan lupa like, share dan subscribe video ni, sebab kita akan bawakan lebih banyak konten untuk korang di luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum.